Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran Tasawuf Islam tingkatan 4, sesi ulang kaji untuk kita memantapkan lagi pembelajaran Tasawuf Islam tingkatan 4 for SPM 2021. Apa yang kita akan pelajari hari ini adalah pelajaran yang keempat, iaitu ni sebelah ni, akhlak menurut Islam. Akhlak menurut Islam. Sebab akhlak ni penting bagi kita, sebab kita masih lagi dalam bahawa Islam sebagai ad-din. Yang pertama, kita dah belajar tentang Islam sebagai cara hidup. Yang kedua, kita belajar tentang akidah Islam. Yang ketiga, tentang ibadah dalam Islam. Hari ini kita belajar akhlak menurut Islam. So, benda-benda ini, perkara-perkara ini penting untuk jadikan kita sebagai Muslim yang baik, Muslim yang sejati, dan menunjukkan Islam itu sebagai panduan cara hidup manusia yang sebenar. Jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita pergi yang pertama, apa itu konsep akhlak Islam. Konsep akhlak Islam adalah akhlak bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong sesuatu perbuatan dan perlakuan tanpa memerlukan pertimbangan yang mendalam. Atau sifat itu berada dalam diri kita, itu akhlak. Sifat yang ada dalam diri kita, itu akhlak kita. Sebagaimana firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattala'a alaihi nas. Maksudnya, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia dan dosa adalah yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Maksudnya, akhlak ini, dia akhlak terbagi pada dua, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak yang baik pastinya akan dapat pahala, akhlak yang buruk akan mendapat dosa. Itu kita akan tengok selepas ini, insya-Allah. Ini adalah ciri-ciri akhlak menurut Islam. Dia ada 4. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, berlandaskan fitrah kejadian manusia. Yang ketiga, meliputi semua aspek kehidupan. Dan yang keempat, tetap dan tidak berubah sepanjang zaman. Itu adalah ciri-ciri akhlak menurut Islam. Maksudnya, Islam ini dah mencantikkan dan menjadikan akhlak dengan sempurna dengan berlandaskan 4 perkara ini. Dengan 4 perkara ini, maka ia akan menjadi sebuah Islam yang sempurna. Kalau dalam soalan ini, apakah jelaskan ciri-ciri akhlak menurut Islam? Ini jawapannya. Tapi kalau soalan itu, terangkan ciri-ciri akhlak menurut Islam, kita boleh teruskan itu bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis untuk panduan manusia. Pastikan ada isi dan huraian. Kalau terangkan, huraikan, pastikan ada isi dan huraian. Kalau jelaskan, boleh ambil yang keempat-empat ni. Tapi kalau terangkan dan huraikan, sila tambahkan contoh ke, huraian ke dan sebagainya. Contoh, berlandaskan fitrah kejadian manusia yang sesuai untuk dijadikan panduan hidup pun boleh, tak ada masalah. Yang sesuai untuk diteruskan dalam kehidupan pun boleh, tak ada masalah. Huraian ni adalah sesuatu yang menghurai apa yang ada dalam isi itu tadi. Jelas agak dekat situ. Kalau kita tengok, ada pembahagian akhlak. Akhlak terbahagi kepada dua, macam saya sebutkan tadi. Akhlak mahmudah, akhlak mazmumah. Akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji, akhlak yang baik yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Akhlak mazmumah pula akhlak yang terkeji, yang dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah daripada diamalkan. Okey, akhlak sifat-sifat kita yang baik, sifat-sifat kita yang terpuji, itu adalah akhlak mahmudah. Sifat-sifat yang terkeji, sifat orang yang tak suka, itu adalah akhlak mazmumah. Okey, kita tengok contoh-contoh akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Akhlak ini pula, ianya boleh dibagikan kepada 3, iaitu kita berakhlak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua berakhlak sesama manusia, dan yang ketiga berakhlak dengan alam sekitar. Itu pun kita kena jaga, alam sekitar pun kita kena jaga. Okey, apa contoh akhlak dengan Allah dari sudut akhlak mahmudah? Iaitu kita redha dan bersyukur. Redha dengan apa yang terjadi pada kita. Contoh sekarang wabak COVID-19. Apa yang terjadi, kita kena redha. Whatever it is, kita wajib redha. Kita tak boleh keluar rumah, kita rasa tak selesa, kita tak rasa kita sekarang ni dalam keadaan yang sangat tersempit dan tersempit dalam kehidupan. Kita wajib redha. Kita yakin itu Allah Subhanahu Wa Taala yang tentukan. Yang kedua, kita bersyukur. Kita perlu bersyukur kalau jadi apa jua dalam hidup kita. Walaupun dalam masalah, dalam suasana senang ataupun susah.
Apa yang kita dapat, kita perlu bersyukur. Contohnya kita bangun tidur, kita perlu bersyukur pada Allah SWT. Allah masih bagi kita kehidupan. Allah masih elakkan kita daripada wabak COVID-19. Dan sekiranya kita terkena wabak COVID-19, kita juga perlu bersyukur pada Allah, kerana ini mungkin ujian untuk Allah, ujian kepada kita untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau contoh akhlak mahmudah yang ada atas ni, bagi akhlak kita dengan Allah, yang pertama putus asa. Belum dapat sesuatu kita dah putus asa. Macam sekarang ni anda PDPR, dah rasa putus asa, dah malas nak masuk PDPR sebab mungkin lain tak ada apa, tak nak usaha langsung. Tak ada masalah, malas nak fikir, tak payah masuk PDPR langsung. Yang kedua, kufur. Kufur ni tidak bersyukur dengan apa nikmat yang Allah berikan. Apa benda lah macam ni, rezeki apa nak. Itu antara contoh akhlak mazmumah daripada Allah. Akhlak yang tak baik, akhlak yang jangan sekali-kali mempersoalkan Allah. Itu akhlak mazmumah. Yang kedua, kita tengok akhlak dengan manusia. Akhlak mahmudah dengan manusia adalah menghormati orang lain dan amanah. Kita kena sentiasa hormat. Macam baru-baru ni, yang viral baru-baru ni, tak menghormati even siapa pun dia, wajib kita hormat. Jangan aibkan dia. Mungkin cara dia ada betulnya, tapi cara penyampaian tu ada kesilapannya, kerana ia umpama macam dah mengaibkan. Saya tak nak sebut siapa, tapi itu contoh yang berlaku. Amanah, kita perlu amanah dalam menjalankan tugas. Kita perlu amanah dalam setiap perkara. Seterusnya, contoh akhlak mazmumah, memandang hina orang lain ni, jijik dia ni, buruk dia ni, itu tak boleh. Dan seterusnya khianat, mengkhianati amanah yang diberikan, tak menjalankan tugas dengan betul dan sebagainya. Yang seterusnya akhlak kita dengan alam. Yang pertama, kita wajib menjaga kebersihan, memelihara alam sekitar. Yang itu contoh akhlak mahmudah. Nampak sampah merata-rata, bukan membebel, tapi kita kutip dan masukkan dalam tong sampah. Contoh akhlak mazmumah adalah pengotor dan mencemarkan alam sekitar. Na'udzubillah min zalik. Cuba tengok kat sini, yang atas ni proses penyucian jiwa. Kita perlu sucikan diri. Semua orang, anda, saya dan semua yang ada, yang menonton, semua ada yang ada di muka bumi ni, perlu jalan cara untuk menyucikan diri atau menyucikan jiwa. Yang pertama, macam mana kita nak sucikan jiwa? Yang ini penting. Mungkin boleh keluar dalam peperiksaan, dalam jelaskan cara penyucian jiwa dan sebagainya. Mungkin boleh huraikan, terangkan dan sebagainya. Dan mungkin boleh masuk dalam soalan kebat. Jadi awak tengok, penyucian jiwa, mula-mula kita kena mengosongkan jiwa daripada sifat buruk. Kita kena relax, tenang, kosongkan daripada sifat buruk. Seterusnya bermatlamat mencari keridhaan Allah. Nak sucikan jiwa kita, perbuatan kita mestilah semata-mata kerana Allah. Seterusnya, kita kena dalam menghiasi jiwa dengan sifat-sifat terpuji, membantu orang, menolong orang, membaca Al-Quran, mengingati Allah, bersyukur pada Allah every day, every time, dan akhirnya mengindahkan pekerti melalui kelakuan lahiriah, kelakuan perbuatan luaran kita. Sekarang ni sebenarnya dalam Islam dia tak ada alat itu perangai dia gitu je, tapi walaupun mulut dia jahat tapi hati dia baik. No, sebenarnya dalam Islam tidak mengukur dari segi itu. Kalau mulut kita jahat, ada setengah ramai orang cakap alah mulut je jahat, hati baik. Kita tak boleh guna perkataan itu dalam Islam. Sebab dalam Islam ni, kita mulut kena baik, hati kena baik. Itu Islam yang sebenar. Mulut kena baik, hati kena baik. Kita tengok pula amalan berkaitan akhlak. Amalan berkaitan akhlak. Saya tak nak ceritakan lagi penceritaan kisah-kisah yang dah ada dalam dalam buku teks anda. Tapi kena tahu, nak menjadi seorang yang berakhlak baik, kita kena contohi Rasulullah. Kenapa? Sebagaimana firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau yakni Muhammad punya budi pekerti yang tinggi. Nabi Muhammad adalah contoh akhlak yang terpuji, akhlak yang tertinggi. Dan antara ketinggian akhlak, apa yang Nabi Muhammad buat? Yang pertama, penyabar. Penyabar ini apabila cerita pasal Kak Taif itu, saya tak nak cerita lah, awak pun dah pernah saya ceritakan sebelum ini. Yang kedua, menjadi manusia yang sentiasa pemaaf. Ini yang paling susah. Nak jadi amalan akhlak yang baik, sentiasa memaafkan orang. Tapi perkara ini paling susah untuk kita lakukan. Tapi boleh. Jadilah orang yang sentiasa pemaaf. Tak kisahlah walau bagaimana sekalipun. Yang ketiga, pemurah. Rajinkan diri untuk menyumbang, walau tak banyak mana, tak besar mana, tapi rajin untuk bersedekah, menyumbang dan sebagainya. Tak dapat menyumbang harta, kita boleh menyumbang dengan kita punya tenaga dan sebagainya. Okay, now kita tengok kepentingan akhlak menurut Islam. Kepentingan akhlak menurut Islam terbagi kepada individu, keluarga, masyarakat
dan negara. Okey, terbagi kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Akhlak ni penting dalam Islam kerana Islam sangat memberi penekanan bahawa pembinaan akhlak ni pastinya kena sempurna. Sebab mungkin saya lekat tadi, tak ada masalah. Lekat itu adalah sesuatu perkara yang baik. Okey. Sebab ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimat akhlak. Sungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Perkara pertama yang Allah SWT perintahkan kepada Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebab akhlak inilah yang menjadikan manusia ini sempurna, menjadikan ketamadunan ini power. Kalau kita tengok sekarang ni betapa akhlak di kalangan masyarakat kita, akhlak di kalangan remaja kita serba sedikit, makin sedikit turun ke bawah. Di mana tidak menghormati orang tua, tidak menghormati guru-guru, tidak menghormati ibu bapa, tidak menghormati orang lain sekitarnya. Konon-kononnya nak bercakap, konon-kononnya hak berkata-kata, tapi tanpa sedar kita telah melukai orang lain. So now, apakah kepentingan akhlak itu kepada diri anda, kepada diri kita? Apa kepentingan akhlak itu kepada diri kita sebenarnya? Pada diri kita, iaitu kepada individu. Tengok yang atas ni. Yang pertama, membina jati diri yang baik mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Membina jati diri yang baik mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua, melahirkan individu yang bertakwa. Seseorang individu itu penting akhlak bagi dia untuk membina jati diri pada diri kita, untuk melahirkan individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada keluarga, membentuk sebuah keluarga bahagia, dapat membentuk sebuah keluarga bahagia dan saling bertolak ansur dan membantu. Seterusnya, bagi apakah kepentingan pada masyarakat, iaitu melahirkan masyarakat harmoni, meneguhkan perpaduan masyarakat, dan yang terakhir iaitu membina negara sejahtera dan dirahmati oleh Allah, meningkatkan imej negara, iaitu kepentingan akhlak ini kepada negara. Dan ini Dan ini adalah cara memupuk akhlak mulia. Yang pertama, kita mestilah kena taat perintah Allah ni. Kena taat perintah Allah. Seterusnya, kita kena mencontohi dan meneladani Rasulullah SAW. Sentiasa berdoa memohon dihiasi akhlak yang mulia. Mujahadah dalam memperbaiki diri. Apa maksud mujahadah ini? Iaitu merubah diri. Istiqamah. Mesti betul-betul kita yakin kita nak berubah. Itu mujahadah, satu macam jihad lah. Okey, sentiasa muhasabah diri dan bersabar dan istiqamah dalam berakhlak mulia. Okey, dalam berakhlak mulia. Seterusnya kita tengok kepada pengamalan akhlak Islam. Pengamalan akhlak Islam ini kita ada hormat menghormati, prihatin, tolong menolong, kasih sayang. Ini anda boleh tengok sini, dan ininya mudah untuk kita memikirkan perkara-perkara akhlak. Contoh bukan ini aja amalan akhlak Islam, banyak lagi. Hormat menghormati, tolong menolong, bekerjasama, prihatin, kasih sayang dan sebagainya. Itu adalah antara akhlak-akhlak Islam yang boleh anda huraikan sendiri. Dan akhirnya, hari ini saya nak kongsikan kepada anda perkara yang penting dalam pelajaran 4 akhlak menurut Islam yang anda kena tahu untuk anda fokus. Untuk ada, okey, kalau tengok dah akhlak menurut Islam ni, okey, kita dah tahu apa yang kita nak. Yang pertama adalah maksud akhlak. Apa tadi maksud akhlak? Ada sifat diri kita. Kita punya diri itu, sifat dalam diri kita, itu akhlak. Ciri-ciri akhlak tadi ada 4 yang awak kena tahu. Mesti berpandukan pada Al-Quran dan Al-Hadis dan sebagainya. Seterusnya, akhlak terbagi kepada 2, akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa dia mahmudah, apa dia mazmumah? Mudah, baik, munah, jahat. Senang macam itu je. Mudah, baik, munah, jahat. Bukan maksudnya munah yang nama munah tu jahat. Tidak. Ini kita nak ingatkan dalam kita bahagian akhlak. So dalam akhlak mazmumah mudah ni pula, dia ada hubungan akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan manusia, akhlak kita dengan alam. Sebenarnya yang keempat, amalan berakhlak yang mulia, iaitu kita kena penyabar, pemaaf, pemurah. Ini yang Nabi buat. Ada contoh Nabi buat kat situ. Nabi seorang penyabar, Nabi seorang pemaaf, Nabi seorang pemurah. Dan yang kelima, kepentingan akhlak. Kepentingan akhlak ada 4. Yang pertama kepada individu, keluarga, masyarakat dan negara. Individu itu adalah untuk diri kita sendiri. Maksudnya khususlah
Nah, kalau umum, keluarga, masyarakat dan negara. Itu umum. Itu boleh 2 atau lebih. Dan yang terakhir kita pelajari hari ini adalah cara pupuk akhlak mulia. Dia ada 6 step cara pupuk akhlak mulia yang ada dalam buku teks. So secara konklusinya, akhlak ini adalah satu perkara yang mudah, dan dalam pendidikan tasawuf Islam ini ianya mudah untuk kita pelajari dan kita fahami, dan insya-Allah mudah untuk kita capai keputusan yang cemerlang dalam tasawuf Islam. Sekian, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.